Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masaikhina wa asatidina wa arwahi jamil kubur minal muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dalam bahagia Tuan Imam, Tuan Nazir dan barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama merupakan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita masih diberi peluang untuk berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, di mana Ramadan semakin dekat kepada kita. Jadi bahang Ramadan sudah sampai pada kita, kepanasan Ramadan ya. So, Ramadan artinya panas yang bersangatan. Tapi tempat kita ni alhamdulillah, kalau di padang pasir tu subhanallah ya, malam pendek, siangnya panjang, siang 14 jam. Ya. Sama daripada sini kita tolak subuh ya. Lepas daripada kita makan sahur, kemudian di tengah perjalanan pukul 3 petang, 3 petang sana, 3 petang sana, di sini sudah 7.45. Kita masih di dalam penerbangan. Daripada 3 petang kita menuju pukul 7 malam. Berapa jam lagi itu? Kalau kita 7 malam, saya pukul berapa malam? Tadi 7, 8, 9, 10. Panjang malamnya, pendek malamnya, tapi siangnya pendek, malamnya panjang ke panjang malamnya? Siang pendek, siangnya panjang, malamnya pendek. Lepas tarawih kita balik, malam tu qiyamul lail ya. Lepas tu tengok sekejap dah subuh lagi dah. Tempat kita biasa saja, panasnya pun tak macam di sana. Alhamdulillah ya. Yang kita minta, semoga Allah pertemukan kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ya. Jadi malam ni kita sambung kuliah kita dalam tajuk bersederhana dalam ketaatan untuk mencegah ketimbulnya kebosanan. Minta maaf je, dia banyak apa ni, angin ni banyak. Muka surat 250. Betul? Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yukallifullahu nafsan illa
usaha. Allah tidak memberikan bebanan yang berat kepada seorang, melainkan sekadar mana yang dia mampu untuk melaksanakannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Maka bagi siapa yang melaksanakannya, ya, maka dia dapatlah pahala, ya. Dan siapa yang meninggalkan, tak dapatlah setakat mana yang dia boleh laksanakan. Tapi kalau kita dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni laksanakanlah segala perintah, laksanakanlah segala suruhan Allah dan tinggalkan apa yang dilarangnya, mastata'tum, setakat mana yang kamu mampu, ya. Macam kita qiyamul lail, ya. Ada yang cuma mampu 2 rakaat malam, tasbih tak ada, taubat tak ada, hajat tak ada, tak apalah pun alhamdulillah dibandingkan daripada mereka yang tidak melaksanakannya. Okey, ya. Jadi kita lihat ke surat 250, hadis yang di bawah, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam walamma ukhbiru ka'annahum taqaluha wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Qala ahaduhum amma ana fa usalliyal laila abadan wa qala al-akharu wa ana asumu ad-dahra wa la uftiru wa qala al-akharu wa ana a'tazilu an-nisaa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim wa qala antumul ladzina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu lakini asumu wa aftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, sunnati bukan sanati. Ya. Pernah ada 3 orang datang ke rumah isteri Nabi, ya, apa hal, untuk bertanyakan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana ibadah Nabi, ya. Setelah persoalan mereka terjawab, ya, maksudnya dijawab oleh siapa? Isteri Nabi sini. Mereka menganggap bahawa ibadah yang mereka lakukan selama ini masih sedikit. Siapa dia? Yang 3 orang datang bertemu dengan isteri Rasulullah SAW. Ditanya macam mana ibadat Nabi. Kalau tengok sujud qiyamul lail Nabi, sujudnya, ya, sujudnya sekadar membaca ayat Quran 50 ayat. Dia sujud, ya, bacaan sujudnya tu, ya, sekadar bacaan ayat Quran 50 ayat. Lama tak?
Kita subhana rabbil azimi wa bihamdi suruh buat sampai 11 pun bukan main susah. Maksimum 11 kan. Sunatnya 3. Kalau 1 saja tak dapat sunat, khilaful aula. Ya. Ini Nabi sampai 50 ayat Al-Quran. Baik. Jadi kata dia, lalu mereka berkata, ya, mana tadi? Sebab menganggapkan ibadat mereka tu masih sikit sangat. Lalu mereka berkata, apa dia? Lalu di mana kedudukan kita jika dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi sedangkan baginda telah mendapat jaminan bahawa semua dosanya pasti diampunkan, kan? Pernah satu ketika isterinya Khadijah tanya, ya Rasulullah, buat apalah kamu bangkit malam sampai bengkak-bengkak kedua kakinya? Kita ni bengkak-bengkak kedua kaki bukan bangkit malam, tapi gaut. Sampai bengkak-bengkak kedua kakinya. Apa dijawab oleh baginda? Tidakkah engkau suka aku ni menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu tanda kita bersyukur pada nikmat Allah. Okey. Sama ada yang telah dilakukan ataupun yang telah terjadi, yang belum terjadi. Maksud, bukankah dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah? Sama ada dosa yang dahulu ataupun yang akan datang. Kata siapa ni? Kata isterinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sampai begitu sekali, ya. Salah seorang daripada mereka lalu berkata, mulai sekarang aku akan mengerjakan qiyamul lail semalam buat selamanya. Semalaman, bengi-bengi hati tak tidur, qiyamul lail terus selama-lamanya sampai matilah. Ya. Satu. Orang yang kedua berkata, adapun aku akan berpuasa sepanjang tahun selamanya tanpa ada satu hari pun yang aku tidak berpuasa. Satu pula, ya. Yang tadi tak tidur malam, yang ni pula nak puasa sepanjang tahun. Sedangkan ya, Rasulullah an siyamid dahri, Rasulullah menegah kita daripada puasa sepanjang tahun. Sebab puasa tu ada puasa Senin Khamis, ya, puasa hari Jumaat Sabtu, Ayyamul Bid ada, ya. Baik. Kemudian orang yang ketiga pula berkata, adapun aku akan menjauhi wanita dan tidak akan bernikah, tak ada kahwin selama-lamanya. Jadi apa tu? Jadi bujang tua. Tak nikah selama-lamanya. Macam mana habis? Nak kahwin tak? Tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang menemui mereka. Yang tadi masa dia datang Rasulullah tak ada, ya. Rasulullah SAW menemui mereka dan bersabda, benarkah tadi kamu berkata begini dan begini? Ya, kau ngomong kau ya. Ya. Demi Allah, sungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kamu. Nabi Muhammad bagi tahu, akulah orang yang paling bertakwa, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Akan tetapi aku berpuasa, namun sesekali aku juga tidak berpuasa. Ada masanya dia berpuasa dan ada masanya dia tidak berpuasa, ya. Kan puasa sunat tu ada masa-masanya, ya. Okey. Akan tetapi aku berpuasa, namun sekali aku juga tidak berpuasa. Aku mengerjakan qiyamul lail, namun juga tidur. Qiyamul lail juga, tidur juga, ya. Dan aku juga menikahi wanita, kahwin, ya. Kemudian siapa yang tidak suka mengerjakan sunnahku, berarti dia bukan termasuk daripada golonganku. Apa yang dimasukkan di sini? Daripada 3 cerita ni, dia puasa sepanjang tahun, yang satu qiyamul lail sepanjang tahun, yang satu lagi dia tidak bernikah selama-lamanya.
Jadi masing-masing nak apa? Nak meningkatkan kualiti keimanan dia pada pandangan mereka. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tegah. Kenapa? Allah sendiri pun bagi tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Okey. Jadi kita ditegah daripada melakukan suatu perkara dengan memaksa-maksa diri kita. Lakukanlah setakat mana yang termampu oleh kita. Kita solat sunat witir dalam bulan Ramadan biasanya lepas isyak. Lepas isyak kita solat tarawih. Lepas solat tarawih solat witir. Berapa rakaat? 3 rakaat. Ya. Jadi maksimum solat witir berapa rakaat? 11. Ya. 3, 5, 7, 9, 11. Pernah tak masjid yang buat solat witir 11 rakaat? Ada? Sana kan bab imam janganlah menyusahkan makmum. Imam jangan menyusahkan makmum. Jadi setakat mana yang tiga masing-masing setuju 3 rakaat okey. Ada yang solat witir sebelum tidur. Pesan Nabi pada Abu Hurairah mula-mula dulu, jangan kamu tinggal solat duha. Solat duha jangan tinggal. Pak Miswan ada buat? Selalu tinggal ke selalu buat? Gelak aja ni. Solat duha jangan tinggal. Wa an utira qabla an anama. Dan disuruhnya aku solat witir sebelum aku tidur. Artinya ada orang lepas isyak dia terus buat solat witir. Kenapa? Sebab kemampuan. Itu maksudnya. Sebab dia tak mampu nak solat malam, nak qiyamul lail tak mampu. Kalau dah tidur amblek. Dah tidur amblek, tahu amblek? Tidur yang tidur apa? Tidur mati ya. Tidur mati. Dia tak jaga langsung pun. Jadi bagi mereka ni maka lebih baik dia solat witir sebelum tidur. Lebih afdal. Tapi bagi mereka yang mampu untuk bangkit malam, maka lebih afdal dia solat witir selepas daripada qiyamul lail. Itu beza kan? Okey. Jadi la yukalliful nafsan illa wus'aha. Setakat mana yang kita boleh buat? Kalau boleh buat, Ustaz ada buat sampai 11 ada? Seronok tak? Seronok. Macam orang makan ya. Makan ada kala dah habis satu pinggan minta lagi. Ada ya. Ada tengok kawan tu. Saya teringat dekat maktab dulu ada seorang guru ya. Dia kita makan dulu beratur. Makanan depan beratur panjang. Mat tengok mat tu. Orang yang itu gitu. Ada satu peserta, satu guru tu ya. Dia makan. Dah habis makan, dia round balik, duduk beratur balik. Beratur balik. Makan lagi. Beratur balik sampai tiga round dia makan. Itu macam mana tu? Sebab kemampuan dia macam itu mungkin. Okey ya? Okey. Satu kenduri. Saya bersama dengan sepasang suami isteri. Di rumah pertama kenduri kondangan, dia makan nasi bukan banyak, penuh pinggan. Jumpa di rumah yang kedua pun penuh lagi pinggan. Jumpa yang ketiga pun penuh pinggan. Kita pun heran juga ya. Kalau kita rumah pertama makan, kedua dah tak mampu lagi. Itu kemampuan dia. Kemampuan dia. Apakah bagi dia itu syarut ta'am? Syarut ta'am itu buruk makan. Atau buruk makan. Beza dengan buruk makan. Buruk makan dia makan apa namanya kan kita?
Tapi memang dia gitu dia cara dia ya. Kehidupan dia macam itu memang ya. Macam cucu saya tu kat rumah tu yang belum tadika lagi sekolah bawah tu. Dia makan nasi, nenek lagi nenek. Satu pinggan bersoda. Dia makan. Biarlah dia. Tu. Arti mana kemampuan kita. Okey ya. Jadi dalam melakukan ibadat pun ya, setakat mana yang kita mampu. Tapi bagi amal-amal yang sunat. Kalau perkara yang wajib mesti kita lakukan. Ya. Aku nak sembahyang isyak malam ni 2 rakaat, boleh? Yang mampu aku 2 rakaat, tak boleh. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Sembahyang itu satu kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah mengikut waktu-waktunya. Ya. Kalau waktu zuhur 4. Allah, aku nak buat 2 je lah, ngantuk sangat. Boleh? Ya tak boleh. Subuh. Kenapa Allah bagi kita solat subuh 2 rakaat saja? Sebab Allah tak nak membebankan kita, betul kan? Allah nak bagi keringanan pada kita. 2 rakaat tu okey lah tu. Ya. Macam maghrib 3 je. Yang lain kita dah tenang, macam balik kerja, balik apa tu, subuh tu. Namun siapa rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Macam tadi qiyamul lail ya. 2 rakaat yang kita lakukan pada malam hari lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu kelebihan solat waktu malam. Itu sekurang-kurangnya tu 2 tu. Ya. Manakala subuh ya, rakaatul fajri 2 rakaat solat sunat subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Subuh cuma 2. Tapi sebelum solat subuh tu kita dah solat sunat subuh 2 rakaat. Maka kita dapat pahala sebagaimana seisi dunia ya, dunia dan segala isinya. Nampak tu? Allah tak nak menyusahkan kita. Ya. Bagi 2 rakaat, bagi solat sunat subuh 2 rakaat. Macam kita ya. Tak lama lagi kita menghadapi Lailatul Qadar. Nabi pesan pada kita takharau ya. Pilihlah malam-malam yang ganjil di dalam bulan Ramadan. Okey. Tapi ada cara yang Allah bagi mudah pada kita. Macam mana? Yang selalu kita sebut ya. Solat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Tu tak Allah bagi mudah tak? Itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi oleh kerana mudah tu ramai yang tak buat. Pasal mudah dia tak buat. Pada mudah tu patutnya bila mudah kita buat. Jangan tinggalkan. Okey. Baik. Kau ya faham ya? Faham. Jangan maksa dalam ibadat yang sunat. Tapi yang wajib paksa. Malam ni aku ngantuk sangatlah. Aku tak nak solat isyak lah. Nak cuti malam. Boleh? Tak boleh. Sebab itu fardu. Ya. Orang yang biasa solat isyak, macam kita biasa solat isyak, cuba kita bagi tahu ketika ada qiyamul lail malam ni, kata di sini lah umpamalah. Jadi oleh kerana kita qiyamul lail malam ni pukul sekian, jadi kita tak payah solat isyak. Lepas makan ada kenduri makannya, lepas tu kita tidur. Boleh tidur? Boleh? Boleh tidur tak? Tak boleh. Macam orang yang isyak rukuk, kalau tak isyak rukuk, Allah. Ya. Lepas buka puasa je dah hilang. Mana abang kau bakar lemang bakar lemang kat mana? Kat depan tu. Okey. Baik, seterusnya. Ada riwayat Muslim, okey. Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna dina yusrun walan yusadad dinu illa ghalabahu fashaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati
wa syai'in minadul jati. Minat, bukan minal, minat. Ya, betul kan? Jom sebut. Sungguhnya agama Islam itu mudah. Maksudnya nak mempraktikkan agama Islam itu mudah. Suruh kita puasa, ya. Kalau tak mampu puasa tak apa, ya, tak apa tak puasa, tapi qadaklah, kan, betul kan? Okey, mudah tak? Sembahyang, wajib sembahyang berdiri, rukun. Tapi kalau tak boleh berdiri macam mana? Ya duduk. Kalau tak boleh duduk, ya baring. Mana sembahyang baring? Saya pernah tahun berapa tu saya uzur, ya, tak pergi ke masjid, saya sembahyang di rumah, sembahyang baring. Sembahyang tarawih, ya, waktu isyak masuk nak menghabiskan 20 rakaat. Sebab kalau kita sembahyang sendiri, kita dah jadi imam, kita jadi Bilal, kan. Yang baca doa pun kita, yang apa pun kita. Pukul 5:30 pagi baru siap sembahyang baring. Kalau tak mampu, kalau dah tak mampu juga, macam mana, Pak Miswan? Berdiri dah tak boleh, duduk pun tak boleh, baring pun tak boleh. Macam mana? Ya tak payah sembahyang. Betul kan? Orang lain yang sembahyangkan, betul. Biasa kita sembahyang di masjid, di surau, di belakang imam. Tapi masa itu kita sembahyang di mana? Kita tak sembahyang, turun, ya, baring depan imam. Cuba kalau sekarang tengah sembahyang ni, imam sembahyang, kita baring depan imam, apa jadi? Tentu orang katakan kita ni orang kurang ngajar macam tu. Okey. Baik, ya? Tidak ada seorang yang memberatkan diri dalam melaksanakannya. Melaksanakan apa? Suruhan Islam. Melainkan dia akan menjadi beban baginya, ya. Jadi berelokkanlah kamu dalam mengerjakan ibadat dan berusahalah untuk selalu memperbetulkan dalam mengerjakannya, ya. Sampaikanlah kabar gembira dengan adanya pahala yang besar bagi mereka yang bersahaja dan berterusan dalam beribadat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan melakukan ibadat di pagi hari, petang hari dan malam hari. Kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaulah yang kami sembah dan kaulah juga tempat kami mohon pertolongan. Lepas assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon keridhaanmu dan aku mohon surgamu. Surga kita minta jannatul firdaus. Minta. Ud'uni astajib lakum, minta aku bagi. Kalau tak minta tak bagi. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah tu kaya sedangkan kamu adalah fakir. Apa fakir? Fakir artinya orang yang mengharapkan pertolongan. Kita mengharapkan pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang-siang, malam-malam minta kepada Allah. Okey. Artinya jangan sampai tinggalkan Allah Subhanahu wa taala, biar dalam keadaan senang ataupun sebagainya. Okey, ya. Kemudian maksud mintalah pertolongan kepada Allah dengan melakukan ibadat di pagi hari, petang hari dan malam hari adalah lakukanlah ketaatan dan amal soleh dalam keadaan sebagaimana halnya seorang musafir yang cerdas. Dia menempuh perjalanan di waktu ini dan beristirahat di waktu lainnya sehingga boleh sampai di tujuan tanpa merasa letih. Jadi kita sembahyang tu kalau kerana Allah betul-betul, kita tak rasa penat, tak rasa letih. Kalau kita tak boleh Subhan Rabbil Azim tu 3 kali, 3 kali, jangan buat sekali. Buat sekali tak dapat. Subhan Rabbil Azimi wa bihamdih, itu artinya yang sempurna.
Tapi sekurang-kurangnya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Mungkin dia nak cepat. Ya, ada hal-hal tentu. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Artinya boleh. Ya. Tapi yang sempurna subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sami Allah liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sami Allah liman hamidah. Allahumma rabbana walakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu yang lagi panjang. Ya boleh. At-tahiyatul sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Allah bagi kelonggaran. Artinya jangan sampai tak buat, jangan sampai tak baca tahiyat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Menulis ni adalah sunat. Yang wajib assalamualaikum warahmatullahi. Yang wajib pun yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia macam ni pula ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin kita jumpa di sini, tapi di Mekah macam-macam ada. Langsung tak menulis pun, sembahyang jenazah angkat pun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi macam ini. Kita assalamualaikum warahmatullahi. Baca salam itu adalah wajib yang pertama, dan menulis itu adalah sunat. Assalamualaikum warahmatullahi yang kedua. Ya. Yang kedua adalah sunat. Menulisnya juga sunat. Artinya yang wajibnya berapa? 1. Yang sunatnya 3. Kalau mampu buat. Lepas tu baca Allahumma salli karidaka jannah. Okey. Tak mampu, tak boleh lah Ustaz. Ya tak boleh, tak payahlah. Jangan tak payah sembahyang. Tak payah baca lah, tak boleh. Ya, okey. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Boleh. Tapi jarang orang buat. Ya. Okey ya. Jadi pastikan yang kita dalam melakukan ibadat itu jangan memaksa. Maksud dalam perkara yang sunat, yang wajib paksa. Ya. Okey, cukup ya. Lipat sikit, nanti lain kali muka surat 252. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan fi'lan ibadatan wa amalan salihan. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan barakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw بالصابر. صدق الله العظيم. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.